Okey, Assalamualaikum semua. Hari ni kita akan belajar topik baru, topik baru. Okey, cikgu kejap cikgu share. Okey, awak semua sihat tak hari ni? Cikgu sihat je hari ni. Okey, untuk kita punya topik ini, iaitu ketokohan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Ini adalah gambar salah seorang pemimpin, bukan pemimpin lah, ada seorang penulis namanya Sir George Bernard Shaw. Yang dia memuji Nabi Muhammad SAW. Tengok dia pernah dia bukan orang Islam tapi dia memuji Nabi Muhammad SAW. Okey. Ini adalah objektif pembelajaran cikgu hari ini, iaitu murid boleh menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 jenis kepimpinan Nabi, dan murid boleh menyenaraikan strategi Nabi Muhammad SAW dalam pembangunan ekonomi Madinah. Okey, ini adalah 4 ketokohan Nabi. Yang pertama adalah pemimpin negara, yang kedua adalah pembangunan ekonomi, ketiga adalah pemimpin masyarakat, dan keempat adalah pemimpin tentera. Okey. Ini adalah pemimpin negara. Kita nampak ni cikgu ringkaskan je ni. Iaitu segi tempatan Piagam Madinah. Piagam Madinah ni adalah yang bila Nabi sampai ke Madinah tu kan. Nabi SAW dia buat perlembagaan yang pertama yang bertulis di dunia. Sebelum ni tak ada perlembagaan yang buat secara bertulis macam ni. Yang kedua adalah antarabangsa menghantar perwakilan utusan ke luar negara. Yang ni macam kita tahu kan, menghantar utusan. Contohnya Habsyah, yang pertama dari Habsyah. Menjumpa Raja Najasyi, tak silap cikgu. Lepas tu yang Mesir. Yang ni hantar utusan ni untuk mengajak semua pemimpin pada masa tu ke masuk Islam lah. Jadi ada yang tolak, ada yang mengoyakkan, ada yang bagi hadiah. Macam contohnya Habsyah ni tak silap cikgu, Najasyi tu dia masuk Islam tapi rakyat dia tak masuk. Masih lagi kekal dengan Kristian. Yang kedua adalah Mesir. Mesir ni dia menolak tapi dia memberi hadiah. Rom pun macam tu. Dia bagi, dia tolak. Kan? Apa nama maharaja tu? Cuba awak cari. Dia Rom Byzantine masa tu. Dia menolak tapi dia memberi hadiah. Ghassan pun tapi Parsi ni dia memang biadab lah. Dia koyak kan. Macam cikgu ceritakan, dia koyakkan surat utusan Nabi. Sampaikan Nabi berdoa macam mana Kisra Parsi tu koyakkan. Surat utusan tu macam tu lah Parsi tu dikoyakkan. Maknanya dia hancur lah dalam masa yang singkat kalau nak berbandingkan dengan Rom ni. Apa maksud dia? Okey, ni gambar dia. Hijaz masa tu. Masa tu dipanggil Hijaz, Mekah dengan Madinah ni. Yang ni Rom Byzantine. Yang ni Parsi. Masa ni Arab macam ni. Ini adalah Yaman. Bawah ni Yaman. Ini kedua adalah pemimpin masyarakat. Penghijrahan Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, penekanan dari segi yang penting apa yang Nabi SAW buat ialah penekanan dari segi akidah, akhlak dan syariah. Maknanya benda yang pertama yang Nabi buat adalah penekanan daripada dalam kita punya psikologi kita. Lepas tu adalah penekanan kepada konsep musyawarah atau rundingan. Maksudnya apa-apa terjadi kita berbincang dahulu, bincang secara syura. Lepas tu dari segi yang ini adalah penyatuan golongan muhajirin dan ansar. Apa itu muhajirin, apa itu ansar? Muhajirin adalah
orang yang berhijrah ke Madinah dan orang yang berhijrah ke Madinah dan Ansar adalah penduduk tetap Madinah. Maknanya cara Nabi SAW ni dia menyatukan Muhajirin dan Ansar. Dia buat golongan Muhajirin ni dia tinggal dengan golongan dengan orang Ansar. Kan? Okey, ini musyawarah. Yang ketiga adalah pembangun ekonomi, perdagangan dari hubungan dan hubungan luar. Nabi SAW galakkan kita berdagang dengan dunia luar. Dan pada masa tu Madinah adalah lokasi strategik untuk perdagangan. Kalau awak tengok dekat map, kat peta kan, Madinah tu dekat mana, lepas tu Syria dekat mana, Yaman dekat mana. Kalau awak tengok memang strategik untuk perdagangan. Yang kedua adalah pertanian, iaitu galakkan bertani dan berniaga, mencari rezeki dan halal dan jauhi riba. Maknanya apabila Nabi SAW membuat negara Islam Madinah, benda ni memang akan dibuat, diharamkan riba. Lepas tu yang seterusnya adalah pengurusan tanah, iaitu pembangunan tanah terbiar, penebusan semula tanah kepada orang Yahudi. Ni maksud kita tebus balik tanah yang diambil oleh orang Yahudi, sebab orang Yahudi ni dia memonopoli ekonomi Madinah pada masa tu. Dan banyak tanah-tanah yang mereka ambil. Jadi disebabkan orang Islam ni ada ramai peniaga, ada orang kaya kan, contoh Abdurrahman bin Auf tu. Jadi golongan Muhajirin ni ada duit dia boleh tebus mula duit tanah tu. Itu maksud dia. Okey, seterusnya adalah pembangunan pasar Suq Al-Ansar. Yang ini Nabi SAW dia arahkan Abdul Rahman bin Auf untuk membangunkan pasar untuk orang Islam. Yang ini, kenapa Nabi buat macam ni? Sebab pasar ni untuk menyaingi orang Yahudi. Sebab orang Yahudi pada masa tu dia macam cikgu cakap, dia memonopoli. Maknanya mereka saja yang berniaga dan mereka menguasai ekonomi. Jadi disebabkan pasar Suq Al-Ansar ni sekurang-kurangnya mereka dapat menyaingi orang Yahudi tu. Okey, pemimpin tentera. Yang ini mesti ada yang tahu. Yang ini adalah konsep jihad yang Nabi buat, iaitu maksud jihad ni adalah berjuang di jalan Islam, mempertahankan semua bangsa, kaum dan negara. Maknanya kalau jihad ni kan berjuang di atas Islam semata-mata, tapi pada masa yang sama dia mempertahankan aspek ni, bangsa, kaum dan negara. Dia bukan satu kaum tau, semua kaum, tapi asalkan mereka adalah orang Islam. Okey, syarat berperang mesti diancam oleh musuh, mesti mahu mempertahankan agama Islam jika dihina kan. Yang ketiga, memerangi orang yang mahu menyerang orang Islam. Ini banyak kan. Okey. Ini adalah prinsip yang Nabi buat. Tidak memulakan peperangan, tidak memaksa tawanan memeluk Islam, tidak melakukan tindakan merosakkan rumah, tanaman, membunuh binatang, tidak membunuh dan memerangi orang yang lemah, memberi pilihan yang sama ada mahu masuk Islam atau bayar jizyah. Yang keenam, mengutamakan kedamaian dan gencatan senjata, contoh macam perjanjian Hudaibiyah, tidak mencederakan musuh yang terbunuh. Benda-benda macam ni kerajaan lain buat tau. Dia buat, contoh dia macam merosakkan rumah, membunuh manusia, membunuh binatang, memusnahkan harta awam. Tapi Nabi tak buat macam ni. Jadi orang Islam adalah macam orang Islam ataupun Nabi SAW lah yang satu-satunya Islam adalah satu-satunya agama yang tak buat ada etika dia macam mana nak berperang bila kita dah menakluk satu kawasan tu. Okey, inilah siri peperangan disertai Nabi SAW, iaitu perang Badar. Ini ada lagi, tapi cikgu senaraikan yang supaya awak senang nak faham. Perang Badar, Uhud, Khandaq, perang Bani Quraizah, perang Mu'tah, perang Hunain dan perang Tabuk. Macam semua tahu perang Badar kan? Tapi perang Khandaq macam ni. Perang Bani Quraizah ni macam mana?
Perang Khandaq ni kan, ini adalah satu strategi, ada banyak strategi Nabi. Macam contohnya perang Uhud ni kan, strategi Nabi adalah dia letakkan pemanah tu di atas bukit. Ini perang Khandaq ni pula buat parit. Kita tengok contoh gambar ni. Macam ni. So, kalau kita tengok Madinah ni kan strategik. Ni kosong bukit. Jadi mereka buat parit tu kat sini je. Tak mengelakkan tentera Quraisy ni dengan Bani Ghatafan masuk ke Madinah. Dan Bani Quraizah ni dia ditugaskan untuk sama-sama membantu mempertahankan Madinah. Tapi disebabkan mereka khianat, lepas menang perang Khandaq ni, Nabi seterusnya dia pergi ke Bani Quraizah ni. Dia mengepung kubur untuk Bani Quraizah ni selama 30 hari. Sama ada mereka ni menyerah kalah ataupun tidak, ataupun teruskan peperangan. Ini contoh replika yang dibuat ada dekat Muzium Madinah ni. Contoh buat parit tu. Bukan ni lebar juga ni. Lepas tu ni ada Nabi cakap yang pasal batu besar ni kan, cara nak alih dia. Tengok baca. Okey, ini pembukaan Kota Mekah. Punca dia pelanggaran perjanjian Hudaibiyah oleh Bani Bakar. Jadi dia Bani Bakar ni berpihak kepada Quraisy. Dan Bani Khuza'ah ni dia berpihak kepada Nabi SAW. Macam baca ni kan, Bani Bakar mahu Abu Sufyan minta memperbaharui perjanjian. Tapi Nabi tak layan. Dan Nabi Muhammad SAW masa dia dia buat strategi mendirikan wabah supaya pihak Quraisy nampak macam tentera Islam ni ramai. Dan bila Nabi sampai ke Mekah tu, Nabi membahagikan tentera kepada 4 kumpulan untuk masuk ke 4 penjuru tu. Okay, contoh kan, di sini penjuru yang pertama, sini penjuru kedua, ketiga, keempat. Ada 4 penjuru untuk masuk ke Kota Mekah ni. Okey, rumusannya kepimpinan Nabi SAW adalah sempurna dari semua aspek, sama ada dari segi politik, ekonomi dan sosial. Dan tidak ada pemimpin yang macam Nabi SAW ni yang sempurna dari segi aspek. Maksudnya dia dapat dari segi politik, ekonomi, sosial, Nabi ada cara dia. Yang kedua adalah Islam mengajar untuk perbincangan atau musyawarah sebagai langkah pertama dan perang sebagai langkah terakhir. Okey, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.